Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anak murid? Apa khabar? Sihat ah? Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah atas kurniaan uh, nikmat sihat itu. Baiklah, hari ini Ustaz nak mengajar tajuk hadis, bidang hadis, ya, bertajuk kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Baiklah. Kita bacakan hadis Nabi tentang perantau. Kehidupan ini satu perantauan. Ya. Sebab apa Rasulullah kata kehidupan ini sebagai satu perantauan? Kita bacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu iza amsayta fala tantazir sabaha wa iza asbahta fala tantazir masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Apa maksudnya? Maksudnya ialah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW memegang bahuku, biman kibi, memegang bahuku, seraya bersabda, jadikanlah dirimu di atas dunia ini sebagai seorang perantau. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu menjelang waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu menjelang waktu petang. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat, untuk persediaan ketika kamu sakit, dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu. Itulah sedikit tentang maksud hadis. Ini insyaAllah boleh tengok. Senang saja hadis ini. Rasulullah memegang bahu Abdullah bin Umar seraya bersabda, jadikanlah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau. Jadikanlah dirimu di atas dunia ini sebagai seorang perantau. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, apabila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu menjelang waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu menjelang waktu petang. Gunakanlah peluang, Rasulullah memberi nasihat, gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat. Ya, gunakan peluang beramal sihat, sewaktu kamu sihat, belum sakit, ya, hidup, belum mati. Itulah maksud hadis itu tadi. Intisari hadis. Intisari hadis ini ialah Rasulullah SAW memberi pendidikan supaya kita menganggap, ya, Rasulullah memberi pendidikan, menganggap dunia ini, menganggap dunia sebagai tempat persinggahan, untuk menuju alam akhirat. Jadi Rasulullah kata, beri kita didikan, anggaplah dunia ini sebagai tempat persinggahan untuk alam akhirat. Kehidupan kita seumpama seorang perantau. Kehidupan umpama seorang perantau, singgah sementara
Sementara di satu tempat untuk mengambil bekalan, ya, di satu tempat mengambil bekalan untuk perjalanan yang masih jauh. Oleh sebab itu, kita hendaklah mengisi masa sihat dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Ya, kita hendaklah mengisi masa sihat dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita wajib menghargai. Ya, sebagai seorang Muslim wajib menghargai waktu, kesihatan, ya, kehidupan, tidak melengahkan urusan yang baik. Tulis antara di syariah ayat tu tadi. Seterusnya, mari kita lihat slide seterusnya. Hubungan kehidupan di dunia dengan orang mukmin. Apa hubungan kehidupan di dunia ini dengan orang mukmin? Ya. Hubungan kehidupan di dunia ini dengan orang mukmin. Apa hubungannya? Ya, orang mukmin hendaklah sentiasa menjadikan dirinya sebagai pedagang. Pedagang atau pengembara. Ya. Ketika berada di dunia ini, ya, agar dapat merasakan satu masa nanti akan sampai ke tempat yang tuju, iaitu hari akhirat. Jadi orang mukmin hendaklah sentiasa menjadikan dirinya sebagai pedagang atau pengembara ketika berada di dunia, agar dapat merasakan satu masa nanti akan sampai ke tempat yang dituju, iaitu hari akhirat. Ini dia. Itu hubungan orang mukmin dengan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, kehidupan orang mukmin di dunia ini, ya, perlu diisi, ya, dengan amalan yang diperlihatkan di hadapan Allah, yang akan diperlihatkan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Itu yang kedua. Ya, kehidupan orang mukmin di dunia ini perlu diisi dengan sesuatu amalan, ya, seperti amalan wajib, amalan sunat, yang akan diperlihatkan di hadapan Allah pada hari akhirat. Jadi pentingnya kehidupan di dunia ini kepada orang mukmin untuk kita mengisi, ya, dengan amalan-amalan untuk diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Itu hubungan kehidupan di dunia ini dengan orang mukmin. Yang ketiga, hubungan yang ketiga ialah dunia ini bagi orang mukmin tempat untuk beribadah. Tempat untuk beribadah. Ya, bukan tempat untuk bersenang. Bukan untuk bersenang-senang. Yang keempat, hubungannya yang keempat ialah dunia ini ladang. Ya. Ladang untuk hari akhirat. Di mana tanamannya merupakan amal ibadah, ya, amal ibadah, dan akan dituai pada hari akhirat. Ya, bagi orang mukmin, dunia ini tempat beribadah. Yang keempat, dunia ini merupakan ladang untuk hari akhirat, ya, sebagai tempat kita menyucuk tanam atau menambahkan ibadah kita, ya, dan hasilnya pada hari akhirat akan kita ambil, akan kita dapat. Itulah dia hubungan di antara orang mukmin dengan kehidupan di dunia. Baiklah. Seterusnya, persoalan seterusnya ialah persamaan. Apa persamaan kehidupan di dunia? Apa persamaan kehidupan di dunia dengan kehidupan
seorang pedagang dan pengembara. Apa persamaan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan seorang pedagang dan pengembara? Ya, pedagang dan pengembara. Apa hubungannya? Ya, pedagang, pengembara. Apa hubungannya? Okey, mari kita tengok. Itu dia. Hubungannya ialah seorang pedagang sentiasa merantau. Ya, seorang pedagang sentiasa merantau. Pedagang sentiasa merantau ke negeri orang. Tentunya berasa rindu untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi pedagang, dia mesti rindu pada kampung halamannya. Ya. Yang kedua, hati seorang pedagang tidak akan tenteram jika tidak pulang ke kampung halaman tanpa membawa sesuatu barangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, persamaan yang ketiga, pedagang biasanya akan memikirkan jenis-jenis barangan yang akan dibawa pulang ke tempat asalnya, ya. Dan akan digunakan untuk kesenangannya kelak. Digunakan untuk kesenangannya kelak. Biasanya itulah dia persamaan antara seorang pedagang dengan seorang pengembara. Pedagang sentiasa merantau ke negara orang, ya. Berniaga, dan akan rasa rindu untuk pulang ke kampung halaman. Dan hati seorang pedagang tidak tenteram jika pulang ke kampung tanpa membawa sesuatu barangan. Yang ketiga, pedagang biasanya akan memikirkan jenis-jenis barangan yang akan dibawa pulang ke tempat asal dan akan digunakan untuk kesenangannya kelak. Itu dia persamaan. Persamaan kehidupan di dunia, ya, dengan kehidupan seorang pengembara atau pedagang. Yang keempat, yang kelima, seorang pengembara, seorang pengembara persamaan dia menuju ke satu tempat. Menuju ke satu tempat memerlukan berbagai keperluan selama dalam perjalanannya. Memerlukan berbagai keperluan. Memerlukan berbagai keperluan. Sekiranya bekalannya berkurangan, tetapi dia akan merasa kesusahan. Itu dia akan merasa kesusahan. Yang kelima, kehidupan manusia di dunia ini. Kehidupan manusia di dunia ini sama seperti pedagang dan pengembara. Kerana apa? Kerana masing-masing memerlukan bekalan ni dah. Memerlukan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi hari akhirat. Ni hari akhirat ni. Itu persamaannya. Pedagang, pengembara dan kehidupan kita di dunia ini. Apa sebab Allah Ta'ala larang kita menangguh satu pekerjaan? Jadi satu pekerjaan ni tak boleh ditangguhkan. Dan dilarang oleh Islam. Jangan. Sebab Rasulullah kata tadi, janganlah kamu menunggu waktu petang. Jika sekiranya kamu berada pada waktu, jangan tunggu waktu pagi. Begitulah. Setiap apa larangan? Apa sebab larangannya? Larangan menangguh suatu pekerjaan. Sebab yang pertama ialah apa? Setiap pekerjaan yang mesti dikerjakan pada waktu yang ditentukan, sebagai contoh petang, perlulah dilaksanakan pada waktu petang dan janganlah sekali menunggu sampai keesokan hari. Ini maksudnya setiap pekerjaan itu tidak boleh ditangguh. Setiap pekerjaan mesti dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Contohnya pada waktu petang. Perlu dilaksanakan pada waktu petang. Contoh, kerja itu pada waktu petang. Perlu dilaksanakan pada waktu petang. Jangan nak buat besoknya pula. Jadi kerja pada waktu petang tu akan apa? Akan menambah beban. Yang kedua, sebab kenapa larangan ni menangguh satu pekerjaan ialah
Setiap pekerjaan mempunyai waktu-waktu tertentu. Ya. Sekiranya waktu tersebut luput, pekerjaan tersebut belum tentu dapat dilakukan. Jadi sekiranya waktu tersebut luput, pekerjaan tersebut belum tentu dapat dilakukan. Ya. Contohnya kita macam nak kita nak tangguh buat kelas, tangguh besok nak buat, esok tak jadi. Ya. Ataupun nak solat, nak belajar solat, esoklah buat solat subuh. Sebab kita selama ni tak 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 ambil berat tentang solat. Sebab kita suka menangguhkan solat. Kita asyik menangguhkan solat sampai umur kita 50 baru nak solat. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita dilarang menangguhkan satu pekerjaan atau amalan. Yang ketiga, menunggu waktu esok untuk melakukan kerja hari ini belum tentu berhasil. Jadi kalau kita nak tunggu waktu esok untuk melakukan kerja, belum tentu berhasil. Kenapa? Kerana kemungkinan akan ada halangan-halangan yang akan berlaku. Menunggu waktu esok melakukannya belum tentu berhasil. Yang keempat, orang mukmin yang mengetahui nilai waktu, dia mengetahui nilai waktu ni, tidak akan membiarkan waktunya berakhir tanpa sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak akan membiarkannya, tidak akan membiarkan waktunya berakhir tanpa sesuatu yang bermanfaat. Jadi inilah sebabnya, rasionalnya kenapa Islam melarang kita menangguhkan sesuatu pekerjaan. Sudah tentulah apabila kita menangguh satu pekerjaan, dia akan membawa akibat buruk. Apa akibat buruk menangguh waktu? Menangguh waktu ni, apa akibat buruk dia? Mesti ada akibatnya kalau kita menangguh waktu. Apa akibat dia? Mari kita tengok. Banyak. Ada 4 di sini. Kerja akan bertambah semasa ke semasa. Akibat yang kedua, tidak disiplin, menjadi seorang yang tidak berdisiplin dan akan terperangkap dengan kehendak syaitan, dan memberi contoh yang buruk kepada anak-anak. Ni buruk kepada anak-anak dan generasi seterusnya. Dan sentiasa berada dalam kerugian, dan berada dalam kerugian. Kerana medan pekerjaan, kenapa? Medan pekerjaan lebih banyak daripada masa yang ada. Berada dalam kerugian. Masa tu dah singkat, jadi rugilah. Umur 50 nak solat, lepas tu 51 mati. Rugi. Sebab kita tak dapat nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Satu contoh adalah banyak contoh lain. Itu ada akibat buruk menangguh waktu. Jadi anak-anak murid jangan suka menangguhkan waktu. Waktu tak kira lah waktu apa. Waktu ibadat kita, waktu belajar, waktu muda, waktu sihat dan sebagainya. Sebab akibatnya sangat buruk. Tentulah apabila kita segerakan segala urusan kehidupan, dia akan memberi kelebihan. Apa kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan? Menyegerakan urusan kehidupan ni Allah muliakan. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulnya. Rasul dan Allah muliakannya sebab menyegerakan segala urusan kehidupan. Yang kedua, urusan dapat disempurnakan. Dapat disempurnakan dengan berkualiti ni, mengikut jadual. Ni ikut jadual. Ikut jadual. Yang ketiga, menyumbang ke arah kemajuan negara. Yang bergantung kepada produktiviti. Atau pengeluaran yang dilakukan oleh rakyat yang bertanggungjawab. Menyegerakan segala urusan mereka. Negara akan maju sebab rakyat sentiasa
pergi ke tempat kerja pada awal waktu, bukan lewat masuk ke kilang awal waktu, tidaklah duduk lewat ataupun duduk masuk kerja lewat, sehingga menyebabkan produktiviti terbantu. Jadi itulah kelebihannya, menyegerakan segala keurusan kehidupan dalam apa aspek hidup, sama ada dalam politik, sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Yang penting dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan, Rasulnya muliakan. Yang seterusnya, urusan dapat disempurnakan dengan berkualiti dan mengikut jadual, menyumbang ke arah kemajuan negara bergantung pada produktiviti yang dihasilkan oleh rakyat yang bertanggungjawab. Ya. Seterusnya ialah teknik pengurusan masa. Ni dia. Apa teknik pengurusan masa? Mesti ada teknik teknik pengurusan masa. Minta maaf lah Ustaz, garis tak berapa lurus. Teknik pengurusan masa secara efektif. Ni kena ada teknik. Okey, teknik dia ialah yang pertama ni dia. Pertama, merancang penggunaan masa dengan bijak. Merancang penggunaan masa tu dengan bijak, iaitu dengan menyediakan jadual. Contohnya menyediakan jadual waktu. Bagi memperuntukkan masa. Jadual waktu ni memperuntukkan masa. Masa untuk solat. Baca buku. Buat kerja rumah. Ulang kaji pelajaran. Membantu ibu bapa. Beriadah. Bersukan. Berehat secara sistematik. Mesti dipatuhi. Itu yang pertama. Merancang penggunaan masa ni. Penggunaan masa tu perlu digunakan dengan bijak. Itu yang teknik yang pertama. Yang kedua, menjauhi aktiviti menjauhi aktiviti dan perkara tidak berfaedah. Menjauhi. Kita hendaklah menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. Yang kedua, mengurus masa secara berkualiti. Itu dia. Ketiga, mengurus masa secara berkualiti atau dengan bijak. Bagaimana kita nak urus masa secara berkualiti? Jadi nak uruskan masa secara berkualiti ialah waktu mesti digunakan semaksimum mungkin untuk tujuan yang berfaedah. Waktu tu kita gunakan untuk tujuan berfaedah. Faedah. Contohnya seperti apa? Baca buku, nota, akhbar, Al-Quran. Sama ada dalam kenderaan atau di perhentian bas atau di rumah dan sebagainya. Mengurus masa dengan berkualiti. Dan yang keempat ialah menentukan wawasan hidup. Mesti teknik yang nak buat pengurusan masa mesti ada wawasan hidup. Mesti ada matlamat hidup. Apa tujuan menentukan wawasan hidup ni? Supaya kita dapat mendisiplinkan diri. Dan itu dapat mengkaji semula kualiti masa kita yang telah kita lalui, kekurangan dan kelebihannya. Kita menilai semula adakah masa kita tu dapat mencapai wawasan hidup kita. Penggunaan diri, penggunaan diri. Ini penting. Diri ini perlu ada ni. Merupakan cara efektif untuk mengukur. Mengukur pencapaian wawasan kita gariskan. Jadi itulah teknik pengurusan masa. Teknik pengurusan masa yang baik, yang efektif. Yang pertama, merancang penggunaan masa. Dua, menjauhi aktiviti perkara tidak berfaedah. Tiga, mengurus masa secara berkualiti. Empat, menentukan wawasan hidup. Jadi apa-apa pun kita nak kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam,
kena ada bekalan. Seperti mana perantau, seperti mana pengembara, ya, ada bekalannya untuk ke satu tempat yang mereka tuju. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin perlu ada bekalan untuk hari akhirat. Sebab kita ni tidak lain tidak bukan, hidup kita, matlamat kita ialah akhirat. Apa bekalannya? Ya, apa bekalannya? Bekalannya ialah takwa ni. Ya. Takwa ni lah bekalan sebaik-baiknya. Yang kedua, ya, takwa ni. Takwa ni maksudnya ialah taat. Taat dan patuh melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Ini maksud takwa. Taat, patuh. Ya, taat, patuh melaksanakan perintah Allah, ya, menjauhi segala larangannya. Jadi bagaimana cara nak dapatkan ketakwaan ni? Bagaimana nak cara nak dapat ketakwaan? Caranya ialah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam konteks hubungan kita dengan Allah, ya, konteks hubungan kita dengan Allah. Apa konteks hubungan kita dengan Allah? Solat, puasa, haji, ya. Dan juga atau dalam konteks hubungan sesama manusia seperti jual beli, nikah, ya, masyarakat, sewa dan sebagainya. Ini akan mendapat ketakwaan, ya, dan takwa inilah nanti yang akan dijadikan bekalan terbaik untuk kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takwa ni barulah kita akan diberi berkah yang tinggi oleh Allah SWT, diberi pahala yang tinggi, diberi balasan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bekalan kita di hari akhirat kelak. Ya. Firman Allah SWT, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksud apa? Dan hendaklah kamu membawa bekalan secukupnya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa ni, ya. Ni Allah ni firman Allah. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kamu membawa bekalan secukupnya, sesungguhnya sebaik bekalan ialah takwa, ya. Itu bekalan. Ya, bekalan yang terbaik untuk kita. Selain daripada itu, ada kita bekalan kita. Ya, ada taat kepada perintah Allah, ya, buat baik sesama manusia. Itu juga adalah bekalan yang terbaik untuk kita bawa ke di hari akhirat. Ya, perbuatan baik sesama manusia, taat pada perintah Allah. Perbuatan baik sesama manusia, contohnya seperti jual beli, ya, tolong orang, tolong orang tua atau tolong anak yatim dan sebagainya. Baik. Apa pengajaran daripada hadis kehidupan dunia ibarat seorang perantau ni? Apa pengajarannya? Pengajarannya yang tempoh kehidupan manusia di dunia adalah terlalu singkat. Tempoh kehidupan dunia, tempoh singkat. Tempoh dunia ni singkat. Yang kedua, kesempatan kehidupan di dunia hendaklah digunakan untuk melakukan kebaikan. Kesempatan hidup di dunia ni, ya, digunakan melakukan kebaikan. Kita sempat hidup kat dunia ni, lahir kat dunia, ya, sehingga kita menjadi hari ini, kita jadi pelajar, kita buat kebaikan setiap hari. Ya, jangan rasa jemu buat kebaikan. Dan kita dilarang, kita dilarang menangguhkan urusan kehidupan. Kita dilarang menangguhkan urusan kehidupan kerana boleh menyebabkan mundur dalam segala aspek hidup dan ketinggalan, ya, dengan orang lain. Yang keempat, kita hendaklah mengurus masa dengan bijak.
agar tidak gagal dalam kehidupan atau tidak gagal dalam urusan dan sebagainya. Itulah dia antara pengajaran daripada hadis kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Mudah-mudahan saja dapat menjadikan kehidupan di dunia ini seperti seorang perantau, tapi bukan bermaksud kita perantau, tapi kita berusaha menyediakan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Itulah sebabnya kita perlu memahami ayat hadis Nabi ini. Uji minda. Uji minda terangkan persamaan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan seorang perantau. Tadi Ustaz dah terangkan persamaan. Jawab ini tidaklah tulis persamaan saja. Persamaan dari segi sudut apa? Perancangan masa, pengurusan masa, wawasan hidup, bekalan, sebagainya. Yang kedua, nyatakan bekalan yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk menghadapi hari akhirat. Bekalan. Apa bekalan? Dan persamaan. Yang ketiga, teknik pengurusan masa secara efektif. Apa teknik pengurusan masa secara efektif kan? Tadi saya terangkan dan tu 3 pengajaran hadis. Tu. Jadi kalau dapat jawab, alhamdulillah, bermaksud kita faham tajuk penerangan yang saya sampaikan tadi. Nak berjaya di dunia ini, kita perlukan bekalan. Kita perlukan sokongan daripada bekalan kita itu, supaya kita tidak bawa tangan kosong di hari akhirat. Kita akan jadi orang yang rugi. Jadi sebagai seorang Muslim, kita hendaklah kita beringat bahawa kehidupan dunia ini adalah bersifat sementara sahaja. Ibarat sebagai satu tempat persinggahan yang tidak akan kita umpama kita ni dulu tak ada, dan apabila kita dilahirkan ke dunia, kita berada di dunia inilah tempat kita mengumpul bercucuk tanam. Kemudian kita akhirnya akan mati. Kita tak tahu keadaan mati kita tu macam mana. Adakah mati berkeadaan ada bekalan, atau mati dalam keadaan bekalan tu dah tak ada, muflisun. Di akhirat besok kita orang muflis, tak ada bekalan sebab banyak sangat buat jahat, buat baik tak ada. Jadi sekian saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan anak murid dapat menyediakan bekalan untuk diri masing-masing di hari akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.